Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akal pintu gerbang segala kejayaan. Minda pintu gerbang segala kejayaan. Orang yang berfikir, orang yang sedang melangkah menuju kebaikan. Berfikir mencari kebenaran ialah orang yang sedang melangkah untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Apatah lagi jika orang itu mahu mengkaji apa yang Allah jadikan. Dalam surah Al-Ghashiyah, surah nombor 88 ayat 17 hingga 20. Mari kita lihat apa yang Allah tegaskan dalam ayat-ayat itu. Allah mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Dan begitulah seterusnya. Apakah mereka tidak melihat kepada unta? Bagaimana Allah jadikannya? Apakah mereka tidak melihat kepada langit? Bagaimana ia ditinggikan? Apakah mereka tidak melihat kepada gunung ganang? Bagaimana ia ditegakkan ataupun dipasakkan? Dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi? Bagaimana Allah menghamparkannya? Dalam keempat-empat ayat yang kita bacakan tadi, ada satu kalimat yang diulangi, iaitu kaifa. Kaifa dalam bahasa Arab bermaksud bagaimana, how. Bila kita bertanya pertanyaan kaifa, bagaimana, how, artinya kita kena memberikan jawapan tentang bagaimana sesuatu itu berlaku. Dan ini memerlukan kajian. Ini memerlukan analisis, mungkin eksperimen. Sekaligus kalimat pertanyaan kaifa ini adalah kalimat rangsangan untuk kita mengkaji, membuat analisis, sekaligus rangsangan untuk kita menggunakan akal, minda semampu boleh demi untuk mengenali kejadian-kejadian, proses-proses yang berkaitan dengan alam, langit, bumi, gunung gadang dan sebagainya. Semoga akhirnya dari situ kita bertemu dengan Sang Pencipta, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita mengkaji penciptaannya. Contoh unta. Ada apa pada unta? Diturunkan ketika orang Arab bermusafir di padang pasir menggunakan unta. Unta, kenderaan padang pasir, dia ada keajaiban, ada rahsia. Boleh bermusafir di padang pasir tanpa air. Sebab selepas unta meminum air disimpan dalam badan. Sebab itu unta tidak berpeluh. Sedikit air kencingnya, najisnya tidak lembab. Dia simpan air. Dan di belakang unta ada ham, ada bonggol. Bonggol ini bukan bonggol simpan air, jangan tersilap. Ini bonggol sumber makanan bagi unta. Dan kakinya panjang, supaya bahang kepanasan dari bumi tidak terkena tubuh badannya. Allah suruh kita mengkaji, berfikir, guna akal. Dan Allah suruh contohnya kita mengkaji tentang langit. Kaifa rufi'at, bagaimana ia ditinggikan. Hari ini orang non-Muslim yang mengkaji, mereka menyadari sebagai contoh yang kita lihat hari ini, bumi, bintang, bulan, matahari. Kemudian menggunakan teleskop berkuasaan tinggi, mungkin nampak galaksi-galaksi. Yang kelihatan itu hanya 5% daripada alam semesta. Lagi 70% ia dipanggil dark energy, yang menyebabkan cakrawala, galaksi, bintang-bintang berkembang, menyebabkan alam berkembang. Lagi 25% ialah dark matter, yang menyebabkan penguncupan seperti tarikan graviti. Hanya 5% yang kelihatan, lagi 95% invisible, tidak kelihatan tapi ia wujud. Ini hasil kajian, analisis. Maka umat Islam diarahkan Allah untuk melihat itu dan memahami bagaimana ia ditinggikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, kesan kajian ini kadang-kala
Impaknya besar, menyebabkan manusia berubah 180 darjah. Dari hujung sana ke hujung sini. Saya nak sebut seorang tokoh, iaitu Dr. Anthony Flew, seorang pakar falsafah di UK. Dr. Anthony Flew merupakan pakar rojok ateisme selama lebih kurang 50 tahun. 50 tahun dia menolak Tuhan, dia menolak agama. 50 tahun. Tiba-tiba pada tahun 2004, dia mengisytiharkan there is a God. Malah menulis buku bertajuk There is a God. Dunia menjadi gempar dengan perubahan Dr. Anthony Flew. Tapi dia memberitahu mengapa dia berubah sedemikian rupa selepas dia mengkaji DNA. Tuan-tuan perempuan tahu apa DNA? DNA berada dalam nukleus sel-sel kita. Susunannya luar biasa. Bercakap dalam bahasa kimia, chemical language. Dr. Anthony Flew sempat mengkaji, berasa ini kejadian begitu kompleks, luar biasa, tersusun. Dan siapa yang menyebabkan penyusunan yang begitu hebat ini? Maka akhirnya Dr. Anthony Flew mengatakan Tuhan ada. Dari Tuhan tiada ke Tuhan ada selepas mengkaji penciptaan Tuhan. Itulah antara hasilannya. Maka semoga bila kita menggunakan akal mengkaji apa yang Allah jadikan, minda kita berkembang dan kita akan mengkagumi Allah. Apatah lagi dalam surah Ali Imran, surah nombor 3 ayat 190 dan 191, Allah menceritakan tentang ulul albab, golongan yang Allah puji, yang akalnya bersih, akalnya pintar lagi bersih, dan mereka antaranya banyak berzikir kepada Allah dan mereka mengkaji kejadian langit dan bumi. Mengkaji penciptaan Allah termasuk kejadian langit dan bumi boleh membawa kita kepada Allah dan mengagungkan Allah. Kita bertemu di siri yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.